Mhm. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey tak? Waalaikumsalam. Jangan jawab saya dengar. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari cikgu. Tengah hari. Alright. So, sekejap kita ambil masa sikit dalam 30 saat. Nak bagi semua orang yang masuk ni dah connect dengan audio supaya boleh dengar semua kan. Tunggu kejap Okey. Ini semua antara yang terhebat Cik. Budak-budak kami. Betul tak cikgu? Antara yang terhebat kan? Betul dah tu. Semua hebat, semua hebat. Cuma ini antara yang terhebat lah, yang terpilih. Yang terpilih. Yang lain pun semua hebat. Tahniah semua. Panggil tadi. Okay, so kita pun tak nak lama-lama ambil masa semua orang. Right, saya kenalkan diri dulu. Saya Cikgu Ida ataupun Cik Ida. So hari ni kita akan adakan sesi audio tak dengar. Sekejap Cikgu Kina boleh dengar audio saya tak? Suara-suara. Boleh kan? So maksudnya kalau audio tak dengar, minta tolong siapa-siapa replykan sekejap dekat chat. Okey, so tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir hari ini. Okey, so kita sekarang ni berada pada dah orang kata apa, dekat final stage lah. Kita punya sesi webinar untuk peringkat akhir. So tolong dengar betul-betul masa saringan hari tu awak dah buat dan terbaik. Kita dah bagi taklimat untuk saringan, tapi yang untuk webinar untuk peringkat akhir ni pun kita ada briefing. Jangan assume hari tu kan kita dah dengar taklimat, so yang hari ni boleh cincai-cincai je dengar. Jangan tolong dengar betul-betul sebab ada beberapa perkara penting yang awak kena take note untuk persediaan peringkat akhir pada hari Sabtu nanti. So kita punya taklimat pagi ni akan pagi pula, petang ni akan diterangkan oleh Cikgu Sakina. Okay, dan saya nak minta bantuan kepada semua sepanjang Cikgu Sakina buat penerangan, minta tolong mute audio masing-masing sebab kita tak nak orang lain terganggu dengan suara-suara daripada akaun lain. Kita nak dengar suara Cikgu Sakina je petang ni, sekejap je, tak lama pun untuk dengar briefing. Okay. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat chat, tapi make sure itu adalah soalan. Jangan borak-borak dekat chat. Takut nanti PIC terlepas soalan yang penting, duk nampak sembang-sembang kosong je dekat situ. Habis webinar nanti, boleh pergi menyembang dengan kawan-kawan sebab saya tahu dekat dalam ni bukan sahaja ada cikgu dan ibu bapa, ada para peserta sekali. So jangan chat dekat dalam chat ni benda yang bukan-bukan, yang tak penting, takut nanti ada cikgu atau parent yang tanya soalan penting, PIC tak nampak. Okay. Alright, Cikgu Sakina dah ready ke untuk kita teruskan? Okay, so saya serahkan kepada Cikgu Sakina. Minta tolong bagi perhatian Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua. Jadi kita terus mulakan sebab tak nak ambil banyak masa. Sekejap ya. Saya nak share screen. Okey. Boleh nampak kan? Cik Ida boleh nampak kan? Nampak. Okay. Boleh nampak. Okey, alright. Okey. Jadi di sini kita hari ini adalah untuk taklimat PSCK 2021 peringkat akhir. So sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada para peserta yang berjaya ke peringkat akhir. Anda adalah antara yang terhebat dalam kalangan yang terhebat lah. Okay, alright. So kita mulakan. Okay. So kita seperti yang kita ketahui, PSCK 2021 ni terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori senior untuk 11 hingga 12 tahun dan kategori junior untuk 7 hingga 9 tahun. Jadi tolong ingat tarikh-tarikh penting masa untuk peringkat akhir nanti, okey?
Jadi untuk kategori senior, pelajar peserta-peserta yang berumur 10 hingga 12 tahun, tarikh kita akan buat adalah 29 Mei 2021 iaitu Sabtu ni, Sabtu akan datang ni, jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jam 9 pagi hingga 12 tengah hari melalui Zoom dan dekat kediaman masing-masing lah. Okey, jadi apa tema yang kategori sini akan jalankan pada hari pertandingan tu baru kita akan review, baru kita akan umumkan dan baru masing-masing tahu. Dan saya percaya peserta yang dah dapat kit, dia tahu kit tu berbalut dengan dua balutan. Satu balutan balutan luar adalah plastik dan balutan dalam adalah yang warna coklat, which is memang kita tak tahu langsung apa tema dia. Dan tema untuk kategori senior dan junior adalah berbeza. Okey, jadi untuk kategori senior, sekali lagi 29 Mei 9 pagi hingga 12 tengah hari melalui platform Zoom. Okey, seterusnya untuk kategori junior yang berumur 7 hingga 9 tahun, sama juga tarikhnya 29 Mei 2021 hari Sabtu, tapi masa adalah 2 hingga 5 petang. Jadi jangan tertukar takut ada yang senior masuk petang, ada yang junior masuk pagi pula. Jadi yang senior adalah pagi, yang junior adalah petang dari jam 2 hingga 5 petang melalui platform Zoom di kediaman masing-masing. Dan tema pun akan diketahui pada hari pertandingan. So since senior dengan junior adalah tema yang berbeza, jadi tak risaulah andai kata pagi tu dah tahu apa temanya, yang petang pun, yang petang tak akan tahu lagi lah apa temanya. Okey, yang penting sekarang ni masing-masing kena bersedialah untuk penulisan laporan. Okey, eksperimen tak susah, memang semua boleh buat. Kita ada buku manual, baca dengan elok, insya-Allah semua boleh buat lah. Okey, alright. Seterusnya, okey, peringatan penting. Ini sangat-sangat penting sebab kita tak nak nanti akan ada isu di kemudian hari. Okey, apa itu? Diminta untuk ibu bapa memaklumkan kepada kami pihak TEKAP ataupun maklumkan kepada cikgu dan minta cikgu maklumkan kepada kami pihak TEKAP andai kata ada peserta yang ada sebarang alahan dengan ejen pewarna dan ejen pembuih. Okey, ejen pewarna ni macam benda-benda yang minta maaf. Okey, ejen pewarna ni adalah benda-benda yang menjadikan sesuatu benda tu berwarna lah. So dia dalam bentuk serbuk dan ejen pembuih ni dia dalam bentuk macam pil. Dia macam Panadol soluble, bila masuk dalam air dia akan buat buih. Okey, jadi ini adalah untuk kategori junior. Kategori senior kita tak pakai barang-barang. Jadi minta perhatian ibu bapa, minta perhatian guru-guru dan peserta-peserta, saya tahu ada peserta juga dalam ni. Jadi untuk peserta-peserta, kalau awak ada alahan dengan ejen pewarna ataupun ejen pembuih, benda-benda yang melibatkan warna, benda-benda yang melibatkan macam sabun, berbuih-buih, tolong maklumkan kepada mak awak supaya mak awak boleh maklumkan kepada pihak TEKAP supaya kita boleh ambil tindakan lah sebelum pertandingan bermula. Okay, minta maaf, boleh tolong mute tak? Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay, jadi ini peringatan yang sangat penting. Minta tolong perhatian semua untuk peserta, ibu bapa dan juga guru. Ini untuk kategori junior terutamanya. Okay, alright. Seterusnya, kita teruskan kepada keperluan tambahan ketika pertandingan untuk kategori senior. Okey, senior ada keperluan tambahan yang perlu disediakan kat rumah, junior pun ada. Tapi kita fokus pada senior dulu. Okey, sebab senior kita buat pagi. Okey, apa keperluan tambahan untuk kategori senior? Tara, ini adalah dia. Okey, yang pertama, sediakan 2 laptop atau 2 smartphone atau 1 laptop dan 1 smartphone. Kenapa? 2 laptop, kenapa perlu 2 smartphone, kenapa perlu 2 device lah. Sebab pertama, untuk awak buka Zoom supaya kita boleh nampak awak buat eksperimen, kita boleh nampak apa yang awak jalankan macam yang sebelum ni lah, macam peringkat saringan. Dan satu lagi laptop atau satu lagi smartphone atau satu lagi device tu awak kena gunakan untuk jawab quiz. Okey, sebab untuk peringkat akhir ni kita akan bagi kuis lah dekat hujung pertandingan. Untuk awak jawab di hujung pertandingan. Okey, itu bezanya peringkat saringan dengan peringkat akhir. Peringkat saringan tak ada kuis, peringkat akhir ada kuis. Dan pelaporan tetap ada juga. Okey, jadi kenapa 2 laptop? Sebab satu laptop tu memang khas untuk buka Zoom sahaja. Walaupun awak tengah jawab kuis, Zoom tu tetap kena buka. Sebab kita nak nampak awak depan situ dan kita nak tahu yang awak jawab kuis tu tanpa ada bantuan di sekeliling awak.
Okay, jadi sama ada awak nak buka Zoom dekat dekat smartphone, nak jawab quiz dekat laptop, ataupun nak buka Zoom dekat laptop, nak jawab quiz dekat device awak, smartphone awak, tak ada masalah. It depends on you. Itu atas awak lah, macam mana awak nak arrange device awak. Yang penting kena ada dua. Okay, lepas tu barang tambahan lain ada selotip. Selotip saiz kecil atau sederhana. Saiz kecil yang bulat tu, selotip yang transparent bukan yang jenis macam kertas bercorak-corak tu, tak. Selotip biasa, dan bukan yang besar yang orang buat tip kotak tu, tak. Okay, selotip yang transparent, saiz kecil atau sederhana sahaja, yang tak lebar sangat, bukan yang lebar besar tu. Okay, yang kedua gunting. Seterusnya jam randik, smartphone, jam tangan yang boleh mengira masa, which is masa saat lah. Okay, so awak nak guna smartphone yang awak akan guna untuk jawab quiz nanti pun tak ada masalah. Maksudnya mula-mula tadi awak dah sediakan dua device kan, satu smartphone, satu laptop kononnya, so boleh guna smartphone tu dulu untuk set masa, untuk mengira masa. Ini bukan untuk set masa awak buat eksperimen, tapi untuk set masa eksperimen yang awak jalankan tu nanti. Okay, kalau ada jam tangan yang boleh kira saat tu pun macam G-Shock apa semua tu, boleh juga digunakan, tak ada masalah. Okay, alright. Seterusnya pembaris. Pembaris kita sarankan kalau boleh pembaris yang panjang lah, yang 30 cm. Tapi kalau tak ada yang 30 cm, yang 15 cm pun boleh, tak ada masalah. Dan seterusnya alat tulis yang lengkap, biasalah pensel, pemadam apa semua untuk awak menulis laporan, dan kalau nak tulis laporan cantik-cantik, nak lukis-lukis apa semua, sediakanlah pensel warna, watercolor ke, crayon ke, anything yang lengkap. Okay, supaya awak tak perlu meninggalkan Zoom awak untuk pergi ambil barang-barang tu. Supaya peserta tak perlu meninggalkan Zoom untuk ambil barang-barang, nak ambil itu, nak ambil ini, sebolehnya sediakan sebelum pertandingan berjalan. Okay, dan yang terakhir, disarankan untuk menjalankan eksperimen di atas meja dan ketebalan meja tidak lebih dari 5 cm. Okay, yang ini disarankanlah, okay, kalau awak ada meja study yang kecil itu, okay, disarankan untuk awak, untuk peserta menjalankan eksperimen di atas meja belajar yang kecil itu. Ataupun meja makan pun boleh, asalkan meja makan tu tak terlalu tebal. Dia nak yang nipis sebab kita akan menggunakan meja tu juga nanti untuk buat eksperimen. Okay. Okay, kalau ada yang tak jelas boleh tanya dekat chat dulu, okay? Jadi, bila nak setting Zoom tu nanti, kena make sure boleh nampak awak barang atas meja dan meja tu sendiri kalau boleh. Tak perlu terlalu jauh, tapi as long as kita boleh nampak apa yang ada atas meja, itu dah memadai. Okay, alright. Seterusnya, kategori junior. Okay, tadi kategori sini Okay, jelas Kalau ada apa-apa yang nak tanya, silakan tanya dulu dekat chat. Nanti saya akan go through dan ataupun person in charge yang lain akan tolong jawabkan. Okay, seterusnya kategori junior 7 hingga 9 tahun. Barang-barang yang perlu disediakan, barang-barang tambahan. Okay, kategori junior ni dia macam banyak sikit barang dia daripada kategori senior, tapi barangnya tak susah lah yang boleh didapati di rumah masing-masing. Okay, yang pertama sama macam tadi, 2 laptop, 2 smartphone atau 1 laptop, 1 smartphone seperti yang saya terangkan tadi untuk kegunaan Zoom dan untuk kegunaan untuk jawab quiz nanti. Okay, seterusnya air, minimum 250 ml, minimum 1 botol kecil itulah. Okay, air putih biasa, air paip biasa pun tak ada masalah. Bukan air, tak perlu air panas, air biasa je, air paip. Ambil air paip, masukkan dalam botol, apa-apa botol Tupperware ke apa ke, sediakan je. Okay, and then minyak masak minimum 50 ml. Minimum 50 ml minyak masak kalau kalau nak sediakan dalam satu cawan tinggi ke, satu botol juga ke, tak ada masalah. Kalau rumah awak, kalau rumah peserta ada minyak masak yang botol kecil tu, cakap kat mak saya nak guna ni untuk buat eksperimen, ambil sediakan. Okay. Alright, cuka minimum 5 ml. Cuka kita tak perlu banyak pun, 5 ml je dalam 5 sudu besar atau 10 sudu besar, atau kalau ada cuka botol kecil tu pun boleh sediakan. Okay, sediakan lebih tak apa, jangan kurang. Okay, jus lemon, setengah biji lemon. Jus lemon ni kalau boleh perah, lemon tu perah lah untuk dapatkan jus dia. Okay, garam halus maksima 450 gram. Garam halus ni kita letak maksima sebab 450 gram tu adalah satu paket kecil yang selalu mak ayah beli tu. Okay, tapi kita takkan guna semua. Sebab tu saya cakap kami tulis kat situ maksima 450 gram. Kita takkan guna semua. Okay,
Alright, jam randik, smartphone, jam tangan yang boleh mengira masa. Yang ni sama macam untuk senior juga. So untuk junior kita perlukan benda ni juga. Jam randik ataupun smartphone yang awak dah sediakan untuk jawab quiz pun boleh guna dulu untuk mengira masa. Okay, botol plastik 500 ml. Sebolehnya gunakan botol yang permukaan rata dan duk sinar. Okay, botol plastik ni macam botol plastik tak semestinya botol air mineral. Kalau ada botol Tupperware yang jenis lurus, yang transparent, yang boleh nampak isi dalam pun boleh guna, tak ada masalah. Tak perlu yang besar, yang 500 ml tu sahaja. Okay, yang warna putih, yang boleh nampak dalam. Walaupun, okay, saya ada contoh botol air kat sini. Walaupun botol air saya boleh nampak dalam, tapi warna ni warna purple, tak digalakkan untuk gunalah. Okay, sebolehnya nak gunakan yang warna putih yang memang look sinar betul. Okay, alright. Tisu atau kain untuk mengelap disebabkan kita ada menggunakan air, kita ada menggunakan minyak masak. So disarankan untuk sediakan tisu atau kain untuk mengelap. Dan lidi atau chopstick untuk bersihkan peralatan sebab kita akan gunakan peralatan tabung uji. So kita akan gunakan banyak kali tabung uji tu, kita nak lap dalam dia tu lah. So mungkin boleh masukkan tisu and then korek-korek dengan lidi atau chopstick untuk bersihkan dalam. Sebab kita tak nak pelajar hilang nak pergi sinki, nak basuh. Tak perlu macam tu. Sekadar lap dengan tisu dah memadai. Okay. Dulang atau alas untuk lapik ketika eksperimen. Ya, sebab kita menggunakan air dan minyak, mungkin ada parents concern tempat tu nanti berminyak ke apa, jadi sediakan satu dulang besar ke ataupun alas meja lapik sebelum mulakan eksperimen. Okay, disarankan juga untuk, kalau ada lah yang ni tak wajib tu tak apa sebenarnya. Okay, tak ada pun tak apa sebenarnya, tak wajib. Corong tirus atau cawan penyukat. Okay, sebab dinyatakan kat situ kita akan menggunakan tabung uji. Tabung uji tu lubang dia kecil kan. Jadi kalau ada corong tirus senanglah nak masuk air, nak masuk minyak. Kalau tak ada pun tak apa, boleh praktis. Sekarang contohnya masukkan air, letak air dalam cawan ke, praktis masukkan dalam botol yang ada lubang yang kecil ke. Okay, kita dah bagi tahu kat situ kita akan gunakan tabung uji. So dapat bayangkanlah test tube dekat sekolah tu macam mana bentuk dia, lebih kurang lah. Okay, alright. Besen yang diisi dengan 3/4 air, diameter maksudnya ukuran bulat besen tu adalah 30 cm, panjang pembaris 30 cm dan kedalaman dia adalah 15 cm. Okey, boleh guna besen yang guna masa robot kit, masa peringkat saringan hari tu. Sebab junior buat robot kit, so boleh guna besen yang sama masa peringkat saringan hari tu. Okey, dan yang terakhir alat tulis yang lengkap lah. Macam biasalah, pensel, pen, pemadam, apa semua, pensel warna, krayon dan sebagainya lah. Dah ada pengalaman kan buat laporan bertulis. Jadi apa yang awak perlukan untuk laporan bertulis, itu yang awak kena sediakan dari awal. Okey, alright. Seterusnya, elemen penting di peringkat akhir. Okey. Durasi pertandingan sama macam peringkat saringan, 3 jam sahaja, kita tak akan bagi lebih. Peringkat akhir ni lagi kita strict dengan masa. Okey, jadi pandai-pandai bahagikan masa, kita akan sarankan pembahagian masa nanti. Okey, yang pertama, ada 4 elemen penting. Yang pertama, melakukan eksperimen macam biasa. Mulakan dulu dengan eksperimen. Seterusnya, menulis laporan kreatif. Seterusnya, mengimbas laporan kreatif dan masukkan dalam device yang akan digunakan untuk menjawab kuis. Di akhir kuis, peserta perlu memasukkan laporan yang diimbas. Okey, untuk bahagian sini, tadi kita dah suruh sediakan satu device untuk jawab kuis. Jadi, menggunakan device yang sama yang awak nak jawab kuis tu, awak gunakan device tu untuk scan laporan. Peserta perlu gunakan device yang sama untuk scan laporan tu, guna scanner macam yang macam yang peringkat saringan sebelum ni. Okey, jadi andai kata kalau ada 2 laptop, okey, satu laptop dah buka Zoom, satu laptop sediakan untuk jawab kuis. Jadi nak scan tu pakai cam scanner telefon kan. Jadi dari telefon tu terus masukkan siap-siap ke dalam laptop yang nak jawab kuis tu nanti. Okey, dari cam scanner kat telefon tu terus transfer masuk laptop yang nak gunakan untuk jawab kuis. Tapi kalau awak ambil gambar laporan guna device telefon yang sama untuk awak jawab kuis, tak apalah. Boleh terus submit dekat situ juga. Okey. Dan menjawab 20 soalan kuis yang berkaitan dengan eksperimen yang dijalankan menggunakan Google Quiz yang disediakan dan menghantar laporan. Okey. Alright. Jadi, habis je buat laporan bertulis, dah ambil gambar,
masukkan dalam device yang nak jawab quiz dan boleh mula menjawab quiz. Okey, quiz ada 20 soalan dan setiap soalan markah dia berbeza dan jangan risau, semua soalan quiz adalah berkaitan dengan eksperimen yang awak jalankan. Kita tak bagi soalan-soalan yang kita ambil daripada buku rujukan luar ke apa ke, tak ada. Semuanya yang berkaitan dengan eksperimen, semuanya yang ada dalam manual. Okey, alright. Penerangan lanjut akan ada penerangan lanjut. Okey, peringatan penting. Sepanjang tempoh pertandingan, murid-murid perlu melakukan semua eksperimen sendiri. Jadi, masa peringkat saringan hari itu, mungkin ada pelajar yang mute, ada pelajar yang tertutup video. Untuk peringkat akhir, kita memang akan strict sikit. Semua kena buka video, semua kena buka audio. Okey, jadi kita boleh dengar suara-suara, kalau ada yang membantu dekat belakang tu, kita boleh dengar lah. Okay, memang kita takkan bagi mute, kita memang akan suruh unmute. So kalau kita dah suruh dia unmute tapi dia tetap mute, akan ada penalti lah dekat situ. Okay, seterusnya, pastikan telah bersedia dengan kelengkapan yang diperlukan ketika pertandingan. Kelengkapan yang awal tadi, yang dah diterangkan tadi tu, make sure memang ada dekat satu tempat. Jangan pisah-pisahkan dia, air dekat sana, minyak dekat sana, jam tiba-tiba dalam bilik pula, tak nak macam tu. Sebab once awak dah start, bila awak dah start, memang awak kena ada depan Zoom tu selama 3 jam. Selagi kita cakap, selagi kita tak suruh keluar, tak boleh keluar. Okay? Alright. Pelajar tidak dibenarkan untuk meninggalkan kamera tanpa kebenaran wakil penganjur yang menjaga bilik atau room di Zoom masing-masing. Okay, sama macam peringkat saringan, setiap orang akan masuk Zoom tersendiri. Jadi, tak adalah kita cakap tak boleh tinggalkan langsung untuk pergi ke toilet ke apa ke. Boleh, tapi tolong minta kebenaran orang yang jaga bilik tu. Okay, penganjur yang jaga bilik tu cakap kat dia nak pergi toilet sekejap. Tapi walaupun awak pergi toilet, kamera tetap kena on, audio tetap kena on. Tak boleh unmute. Okay, alright. Bersedia dengan keperluan kemahiran untuk pertandingan seperti mengimbas laporan menggunakan cam scanner dan cara menggunakan Google Form untuk menjawab quiz. Jadi kita dah maklumkan awal-awal, tolong belajar macam mana nak scan, macam mana, kat mana, bila awak scan tu kat mana file tu akan di-save, macam mana nak save nama file awak scan tu. Dan untuk Google Form, saya yakin, kami percaya masing-masing tu selalu dah guna Google Form sebab sekarang semua buat PDPR kan. Jadi dekat Google Form tu tengok cara macam mana nak upload laporan, macam mana nak upload dokumen, kat mana balik nak cari, cam scanner tu dia akan save kat mana, semua tu tolong belajar dari awal. Okay, awak ada laporan yang sebelum ni, boleh tolong snap gambar, boleh cuba snap gambar guna cam scanner dan cari dekat mana dia tersimpan. Senang nak cari untuk upload nanti. Oh, Zee, kita dengar juga. Dengar juga. Okay, alright. Okay, so 4 elemen tadi kan? Okay, kita tengok dulu elemen yang pertama, melakukan eksperimen. Okay, so saranan masa untuk menjalankan eksperimen adalah 1 jam. Okay, 1 jam saranan masa untuk jawab eksperimen. Andai kata awak terlebih dari 1 jam, awak kena peserta kena arrange semulalah masa-masa untuk menulis laporan untuk menjawab kuis nanti. Okay, setiap pelajar akan menerima 1 kotak kit pertandingan. Okay, seperti yang ditunjukkan awal tadi, kit pertandingan masing-masing adalah macam ni, dibalut dengan plastik ni. Dan dekat depan tu ada stiker lah, ada kertas lah yang menyatakan junior ataupun senior. Okay, kita ada nyatakan dekat situ. Minta maaf, siapa tu? Okay, alright, kita ada nyatakan senior atau junior lah. Okay, jadi peserta yang dah dapat, kita tak benarkan untuk buka lagi lah. Okay, so jadi hari pertandingan tu nanti kita akan semak satu-satu. Kita akan minta setiap seorang untuk tunjuk dekat kamera yang betul-betul ada plastik lagi, ada stiker kat sini lagi dan ada balutan coklat ni lagi. Okay, siapa yang dah buka tu, minta maaf lah, memang disqualified terus. Okay, kita cakap terus dekat sini. Okay. Yang kedua, setiap kit pertandingan mengandungi minimal 5 atau 6 eksperimen, wajib buat 5 eksperimen sahaja. Jadi, kedua-dua kit, senior maupun junior ada minimal 5 dan ada yang 5 eksperimen, ada yang 6 eksperimen, tapi wajib buat 5 sahaja. Kenapa wajib buat 5 sahaja? Sebab kita masa 1 jam sahaja. Okay, dan jangan risau bila tak buat tu bukan bermaksud awak tak payah buat, awak boleh buat tapi di luar waktu pertandingan. Okay,
Peserta dikehendaki melakukan kesemua eksperimen tanpa bantuan guru atau ibu bapa. Seperti yang saya maklumkan tadi, memang tak boleh bantuan sebab ini peringkat akhir, awak dah berjaya peringkat saringan, mesti boleh buat peringkat akhir, mesti punya. Okey, peserta perlu melakukan eksperimen mengikut langkah-langkah yang diberikan dalam manual di hadapan kamera yang sentiasa dibuka. Jadi, mungkinlah masa peringkat saringan dulu ada budak yang tak tahu nak buat itu, tak tahu nak buat ini, pihak penganjur akan cuba tolong jugalah sikit-sikit, okey. Tapi untuk peringkat akhir, kita memang takkan tolong. Kita memang walaupun budak tak tahu ke apa ke, kita hanya bolehlah kalau memang tak boleh nak buat sangat, kita akan tolong sikit-sikit lah. Tapi kit untuk peringkat akhir ni memang senang, memang boleh ikut manual, memang boleh buat baca manual. Manual ada dalam dua bahasa juga, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan berasingan. Kalau peringkat saringan hari tu bahagian depan bahasa Melayu, bahagian belakang adalah bahasa Inggeris, ataupun bahagian depan bahasa Inggeris, bahagian belakang adalah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tapi untuk peringkat akhir, manual bahasa Melayu dan manual bahasa Inggeris adalah berasingan. Maksudnya awak akan dapat 2 buku manual. Okey, satu buku manual bahasa Inggeris berada di dalam kotak dan manual bahasa Melayu ada dekat sini. Kita dah sorok dengan kertas laporan. Ni yang putih ni adalah kertas laporan awak. Okey, so manual untuk bahasa Melayu ada dalam kertas laporan. Okey. Jadi, dimaklumkan kat situ ada 2 buku. So jangan tiba-tiba tanya pula mana buku bahasa Melayu, mana buku bahasa Inggeris. Ada dekat sini, semuanya dalam ni. Okey, alright. Seterusnya. Okey, peringatan penting yang saya cakap tadi, pihak penganjur akan memeriksa keadaan kotak kit pertandingan untuk memastikan kotak tidak dibuka sebelum pertandingan. Okey, kita tak nak masing-masing buka lah sebab ini adalah peringkat akhir pertandingan. Peringkat akhir pertandingan PHCK, jadi kita tak nak pelajar buka dulu benda ni, tahu belajar pula, macam tak adil lah kan. Okey, alright. Pelajar tidak benarkan untuk menggunakan background Zoom bagi mengelakkan ibu bapa berada berdekatan dengan pelajar ketika pertandingan. Jadi, bila awak ada background belakang, virtual background belakang tu, kita tak akan nampak orang yang ada kat belakang awak kalau orang tu tak dekat dengan kamera. Jadi, tak digalakkan untuk pakai background. Jadi, setting tempat tu, kalau awak tak nak nampak macam dekat rumah awak sangat, okey, duduk satu tempat yang ada dinding putih sahaja. Yang ada dinding putih ataupun duduk dekat sofa ke, apa ke, okey. Yang penting memang kita tak boleh pakai virtual background, tak boleh ada background dekat awak punya Zoom. Okey. Seterusnya, elemen kedua, menulis laporan kreatif. Okey, saranan masa adalah 1 jam. Jadi kalau awak dah terambil lebih masa untuk eksperimen, maksudnya awak kena kurangkan masa untuk laporan kreatif. Okey, setiap pelajar akan menerima satu salinan template laporan kreatif yang diletakkan di bahagian luar kit pertandingan. Inilah dia. Ini adalah laporan kreatif awak. Jangan risau template sama macam peringkat saringan. Jadi kalau nak praktis menulis laporan, boleh guna yang template yang peringkat saringan punya tu. Okey, peserta perlu memastikan tulisan boleh dibaca dengan jelas. Sebab apa? Dekat peringkat saringan ada yang memang kita tak boleh nak baca langsung tulisan dia. Okey, sebab dia menggunakan pensel yang warna dia tak terlalu terang. So bila scan tu pula lighting dia tu terlebih, jadi memang kita tak nampak dia punya tulisan. Dan ada juga yang memang jenis tulisan yang memang cakap ayam orang panggil. Okey, tak nak macam tu tulis jelas-jelas, bulat-bulat, cantik-cantik. Okey, peserta boleh menggunakan apa-apa alat tulis seperti pensel, pen warna air, pensel warna dan lain-lain. Okey, nak guna krayon ke apa-apalah, tak ada masalah. Tapi andai kata awak menulis laporan, peserta menulis laporan menggunakan pen, nak padam tersalah nak padam, minta tolong potong je, jangan liquid sebab kadang-kadang bila liquid dan awak tulis atas tu kita boleh nampak lagi tulisan belakang tu. Potong je yang salah dan sambung ke sebelahnya lah. Okey, dan kalau menggunakan pensel pun sama, andai kata tersalah tulis, padam biar bersih, jangan bagi nampak kesan langsung tulisan dekat belakang tu. Okey, sebab bila scan nanti kadang-kadang kita boleh nampak tulisan yang dah dipadam tu. Jadi dia confuse. Dia macam susah sikit lah kita nak baca. Okey. Peserta hanya dibenarkan menggunakan template laporan kreatif yang diberikan sahaja. Okey, ingat lagi kan template kreatif kita, laporan kreatif kita ada 4, itu sahaja. Takkan ada sebarang kertas tambahan.
Kalau awak bagi kertas tambahan, kalau peserta bagi kertas tambahan, kita memang takkan tengok langsung lah kertas tambahan tu. Okay, alright. Seterusnya, laporan boleh ditulis dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Sekiranya dari depan awak nak tulis bahasa Malaysia, sampai ke belakang lah bahasa Malaysia. Kalau dekat depan awak dah tulis bahasa Inggeris, sampai ke belakang lah bahasa Inggeris. Tolong jangan campur. Sebab ramai juga yang campur masa peringkat saringan, ramai juga yang campur bahasa dan ada penalti lah dekat situ. Okay, alright. Okay, so kita tunjuk lagi sekali. Ini bahagian 1, muka depan dia, 5 markah. Sini saja masa peringkat saringan juri ada cakap. Ada ramai juga yang tak dapat markah penuh. Kenapa? Sebab nama kadang-kadang nama tulis ringkas je, lepas tu nama sekolah pun tulis ringkas je, SKBJ apa semua tu. Mana pula juri nak tahu SKBJ tu sekolah mana kalau dah ramai, banyak juga sekolah yang kalau kita acronym kan dia dapat SKBJ. Okey, peringkat pertandingan pun sama juga, ada yang tersalah tulis, ada yang macam-macam lah juri cakap. Okey, dan yang tik dekat bawah tu paling ramai yang tak tik juri cakap. Okey, maksudnya dia menulis laporan tu dengan bantuan ibu bapa ke yang tak tik tu? Tak tahulah kan. Okey, so nama penuh 2 markah, nama penuh sekolah 2 markah dan peringkat pertandingan yang aku janji tu 1 markah. So dekat sini kebanyakannya juri cakap ramai yang tak tik. So walaupun walaupun peringkat pertandingan tu betul, tapi aku janji dia tak tik, hilang dah 1 markah kat situ. Dah rugi dah kat situ. 1 markah tu mungkin membezakan antara pemenang dengan tempat-tempat kedua ketiga. Okey? Alright. Muka surat 2, kita ada bahagian 2 dan ada 4 soalan dekat muka surat 2. Dan 25 markah lah, total markah adalah 25 markah. So untuk soalan 1, dia suruh senaraikan semua eksperimen kan. Pun sama, juri cakap ada juga yang ini adalah sebenarnya markah bonus, sepatutnya awak salin je daripada buku manual, tapi juri cakap ada yang buat ayat sendiri. Saya pun tak tahulah sebab saya memang tak tengok juga. Okey, so dapat menulis kesemua tajuk eksperimen dengan betul mengikut urutan yang sama seperti dalam manual. 10 markah, senang je awak nak dapat. Salin je sebiji-sebiji macam dalam manual. Okey. Soalan yang kedua, dapat menulis tajuk eksperimen yang dipilih dengan betul tanpa mengubah seutuh ayat. Macam mana awak jawab soalan nombor 1, itulah awak kena ambil jawab soalan nombor 2. Okey, sebab soalan nombor 1 berdasarkan buku manual, soalan nombor 2 pun automatik berdasarkan buku manual juga. Soalan yang ketiga, dapat menyatakan tujuan eksperimen yang dijalankan dengan betul dan tepat. Ini berdasarkan awak punya pandangan lah. Okey, dan soalan nombor 4 pun sama. Dapat menyatakan 5 langkah keselamatan yang diambil semasa menjalankan eksperimen dapat 10 markah. So, bila bagi 5 langkah keselamatan, automatik dapat 10 markah. Dan juri ada maklumkan, juri ada tanya kami, peserta boleh ke ambil langkah keselamatan yang macam ditulis dekat buku manual tu, yang choking hazard apa semua tu, bahaya tercekik apa semua tu. Itu tak termasuk sebenarnya. Kita tahu itu adalah langkah keselamatan untuk kit tu, bukan langkah keselamatan untuk awak buat eksperimen tu. Okey, ramai yang salin. Juri cakap ramai juga yang salin tadi tu. Okey, so kalau boleh langkah keselamatan ni apa yang awak ambil, langkah keselamatan apa yang awak ambil masa menjalankan eksperimen tu. Okey. Seterusnya, bahagian ketiga, bahagian yang paling mencabar, yang bagi banyak markah. Okey, muka surat 3 dan muka surat 4 ni kita bagi 2 muka surat. Anda kata tak muat muka surat 3, boleh sambung ke muka surat 4. Okey, so 30 markah total semua dekat sini. Jadi, kalau peserta buat apa penerangan eksperimen tu, penerangan eksperimen yang dipilih tu memang senang sangat dapat 30 markah. Tapi, okey, kita tengok penerangan eksperimen yang dipilih. Okey, awak dah pilih, peserta dah pilih eksperimen apa yang dia paling minat dekat soalan nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2 berdasarkan senarai, pilih satu eksperimen. Jadi eksperimen yang awak pilih kat nombor 2 ni lah yang awak perlu terangkan dekat soalan yang dekat muka surat 3 ni. Tak perlu terangkan semua eksperimen. Satu eksperimen yang awak pilih tu sahaja yang awak kena terangkan. Okey, jadi kalau awak melukis langkah-langkah keselamatan, kalau awak ada melukis langkah-langkah melakukan eksperimen, dapat markah. Kalau awak lukis hasil eksperimen, dapat lagi markah. Terangkan langkah eksperimen secara ringkas dan mudah difaham, dapat lagi markah. Tetapi menerangkan langkah eksperimen bukan menyalin balik apa yang ada dalam manual. Maksudnya kalau manual tu ayat dia panjang-panjang, awak ringkaskan. Ringkaskan, dah dapat markah kat situ. Tapi kalau awak salin sebiji-sebiji macam dalam manual, dan minta maaf, memang kita tak bagi markah. Okay, so
Cuba bayangkan yang awak nak terangkan eksperimen ni kepada kawan awak, adik awak, abang awak, mak ayah awak. Terangkan secara ringkas. Ringkas tapi mudah boleh difaham. Okey? Menerangkan hasil eksperimen dengan tepat dan jelas. Hasil eksperimen yang awak dapat tu, awak terangkan kenapa dia jadi macam tu, macam mana dia jadi macam tu, apa yang terjadi. Okey? Dan segala lukisan yang awak lukis, kalau awak label, dah dapat markah lagi kat situ. Senang sangat sebenarnya nak dapat markah kat muka surat 3 ni. Okey? Alright. Bonus. Ada lagi markah bonus kita bagi. Menggunakan peta iting atau komik dalam penerangan. Okey, memang boleh. Memang dari masa peringkat saringan lagi kita cakap boleh guna peta iting, boleh guna komik. Tapi biarlah yang berkaitan dengan eksperimen. Biarlah penerangan dalam komik dalam peta iting tu berkaitan dengan eksperimen. Jangan buat komik yang tak ada kaitan langsung dengan eksperimen tu. So bila awak lukis cantik-cantik pun tak ada markah kita bagi. Okey, sebab tak ada kaitan dengan eksperimen. Sebab laporan kreatif semua berdasarkan eksperimen yang awak jalankan. Seterusnya, menulis persoalan berkaitan dengan eksperimen akan dapat markah bonus. Menulis tentang perkara yang boleh ditambah baik dalam pelaksanaan eksperimen pun boleh dapat markah. Anything atau apa-apa saja perkara yang awak rasa boleh ditambah baik, nyatakan je dalam laporan kreatif tu. Okey? Menambah fakta tambahan berkaitan dengan eksperimen. Andai kata macam awak masa buat eksperimen tu, awak cakap, oh ni saya pernah buat ni, saya pernah belajar ni. Masukkan fakta-fakta tu. Jangan Google pula fakta tu. Okey? Fakta-fakta yang awak dah belajar kat sekolah ke apa ke, masukkan je. Okey, penalti. Yang saya cakap tadi, penalti tu maksudnya potongan markah lah, 20 markah. Penggunaan campuran bahasa dalam penulisan. Seperti yang saya cakap tadi, kalau dari depan bahasa Melayu sampai ke akhirnya lah bahasa Melayu. Jangan campur-campur bahasa. Penggunaan singkatan atau ejaan salah pun kita akan potong markah, dan menyalin semula langkah eksperimen seperti dalam manual pun sama. Dah lah tak dapat markah, potong lagi markah. Okay? Alright. So, kita dah bagi tahu dekat sini. So, sekarang ni dari sekarang boleh praktis menulis, ambil balik eksperimen yang dari peringkat saringan, buat balik, cuba berdasarkan kriteria kat sini, cuba tingkatkan balik awak punya penulisan laporan. Okay? Seterusnya, yang elemen yang ketiga, mengimbas laporan kreatif. Dah buat eksperimen, dah tulis laporan, okey, dah siap. Okey, sekarang masa untuk mengimbas laporan. Mengimbas laporan ni sebenarnya tak lama pun. Okey, sebab kalau praktis dari awal macam mana nak gunakan scanner, tak lama pun dia ambil masa. Okey, jadi peserta boleh meminta bantuan penjaga untuk membantu ketika proses mengimbas laporan kreatif. Ya betul, yang ini boleh minta bantuan ibu bapa, tetapi ibu bapa kena ada sebelah awak dan awak tak boleh tinggalkan Zoom tu langsung. Okey, ibu bapa kena ada sebelah awak supaya kita tahu ya memang ibu bapa awak tengah tolong awak scan, bukan tengah tolong awak menjawab lagi laporan kreatif tu. Okey, peserta perlu memastikan laporan kreatif yang diimbas adalah jelas dan boleh dibaca. Ini sangat-sangat penting. Okey. Seterusnya, laporan kreatif hendaklah dihantar sebelum pertandingan berakhir melalui Google Form quiz yang disediakan. Okey, masa pertandingan kita 3 jam. Jadi seperti yang dimaklumkan awal tadi, maksudnya bila dah scan tu, masukkan dalam device yang awak guna untuk jawab quiz supaya senang nak attach terus sekali masa nak submit quiz tu nanti. Okey, selepas jawab 20 soalan, ada satu bahagian disuruh awak upload, muat naik gambar laporan awak. Semua naik dekat situ. Dalam satu file macam yang peringkat saringan sebelum ni. Okey, save sebagai PDF, semua muka surat tu dalam satu file. Letak nama awak kalau boleh. Okey. Peserta perlu memastikan laporan yang diimbas dimasukkan ke dalam device yang akan digunakan untuk menjawab quiz. Okey. Kamera perlu sentiasa dibuka ketika proses ini dijalankan. Ini sangat penting. Kalau ayah awak memang tengah tolong, awak duduk kat situ, biar ayah awak tolong, biar mak awak tolong. Okey. Alright. Seterusnya, pautan untuk penghantaran laporan dan quiz adalah sama. Okey. Quiz akan dibuka, okey, yang ni kita akan bagi tahu nanti. Okey, so pautan dan penghantaran laporan dan quiz adalah samalah. Sebab apa? Dekat mana awak jawab quiz, dekat situ awak kena hantar laporan. Okey, kena hantar dekat situ juga. Okey, seterusnya, elemen keempat, menjawab 20 soalan quiz dan menghantar laporan. Okey, so masa yang disarankan adalah 45 minit. Jadi, kalau awak dah ambil masa lama untuk eksperimen, lepas tu drag lagi untuk menulis laporan, drag lagi masa untuk scan, so masa untuk menjawab kuis soalan awak pun, masa untuk menjawab 20 soalan kuis awak pun akan berkurang lah. Okay, jadi peserta perlu menjawab soalan kuis melalui pautan yang diberikan. Pautan kuis akan disediakan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Akan ada 2 pautan . Satu link untuk
kuis bahasa Melayu, satu link untuk kuis bahasa Inggeris. Akan ada dua link, akan ada dua pautan. Bukannya dalam satu pautan tu ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris macam penulisan macam laporan kreatif tu. Atas bahasa Melayu, bawah bahasa Inggeris, tak. Okay, dia akan ada dua. Satu link untuk bahasa Melayu, satu link untuk bahasa Inggeris. So bila awak dah tekan link untuk bahasa Melayu, memang awak kena jawab semua bahasa Melayu. Bila awak tekan link bahasa Inggeris, memang awak kena jawab semua soalan yang dalam bahasa Inggeris. Okay, so pastikan itu, okay. Pautan kuis hanya dibuka setelah 1 jam pertandingan dijalankan. Ini pautan kuis memang kita akan on kuis tu 1 jam selepas pertandingan. Jumlah keseluruhan markah kuis adalah 30 markah. Dia ada 20 soalan, dia ada 30 markah. 20 soalan, 30 markah. Jadi ada soalan yang ada markah lebih, ada soalan yang ada markah kurang. Okay. Peserta perlu membuka kamera dan menggunakan device yang lain ketika menjawab kuis. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita buka Zoom dekat sini, kita nak jawab kuis dekat sini, kadang-kadang Zoom tu dia tertutup sendiri. Sebab tu kita sarankan ada 2 device. So Zoom ni tetap buka, pakai device lain untuk jawab kuis. Okay. Di akhir kuis, peserta boleh meminta bantuan ibu bapa untuk memasukkan laporan yang telah diimbas sebelum penghantaran dilakukan. Hanya untuk bahagian yang ketiga masa penghantaran laporan. Bukan minta tolong untuk jawab kuis. Okay. So awak kena jawab kuis 1 sampai 20 tu awak jawab. Okay, dah siap? Okay, done. Panggil mak ayah awak. Okay, sekarang saya nak upload laporan saya dalam form ni, dalam borang ini. Okay, so itu boleh minta tolong mak ayah awak. Okay. Jangan hantar, jangan submit sebelum awak muat naik laporan dekat bahagian yang ketiga tu. Kalau tak nanti bila awak dah tekan submit tapi tak muat naik lagi, kuis awak kita dah terima, laporan awak kita tak terima. Dan setiap seorang hanya boleh jawab sekali sahaja kuis. Tak boleh 2 kali. Jadi pastikan betul-betul dah jawab 20 tu, pastikan betul-betul dah muat naik laporan kreatif, gambar laporan kreatif, baru tekan butang submit. Okay, alright. Pihak penganjur akan memberi pengesahan penerimaan laporan kreatif peserta sebelum peserta dibenarkan keluar dari Zoom. Jadi minta tolong, lepas awak dah jawab kuis, dah upload gambar laporan, dah tekan submit, bagi tahu pihak penganjur yang ada dalam bilik tu saya dah hantar dan tunggu sehingga pihak penganjur cakap, okay, kami dah terima, laporan ni jelas dan awak boleh keluar dari Zoom. Okay, jangan bila awak dah submit, awak cakap, okay, saya dah submit, pap, hilang. Tak nak macam tu. Buatnya laporan awak kita tak nampak ke apa ke, dah rugi. Okay? Okay, seterusnya. Tak ada seterusnya. Seterusnya adalah selamat bereksperimen kepada semua peserta. Okay, so itu sahaja. Okay, itu sahaja. Saya nak pergi kepada chat, nak tengok soalan-soalan, kita nak buat sesi soal jawab sikit lah. Okay, alright. Sekejap saya kena scroll dari atas. Siapa-siapa ada persoalan terus masukkan dalam chat. Sekejap Alright. Sekejap. Okay. Jam randik bila nak guna, jam randik bila nak guna jam randik. Okey, jam randik bila nak guna jam randik masa eksperimen dijalankanlah, kena tengoklah eksperimen mana yang akan digunakan. Yang penting kalau awak nak guna smartphone yang awak sediakan untuk kuis, benda tu akan digunakan sebelum awak jawab kuis lah. Okey, sebab awak takkan buat eksperimen sambil buat kuis kan? Takkan macam tu kan? Jadi boleh guna jam randik tu masa eksperimen dijalankan. Eksperimen yang keberapa kita memang tak boleh bagi tahu lah, kena tunggu nantilah di hari pertandingan. Okay, alright. Cikgu, saya tak faham yang jam tu. Tak faham macam mana Arisha Kaisa. Cikgu tak faham yang macam mana pasal jam tu. Okay, wajib ke buka kamera waktu pertandingan? Sangat wajib. Oh, sangat wajib wajib. Memang wajib. Daripada selama 3 jam tu, memang 3 jam tu wajib buka kamera. Tak boleh tutup langsung. Maaf tapi format dia masih sama ke? Format apa ni? Format laporan kreatif ke? Format laporan kreatif masih samalah. May I know the quiz is in BM or English? Dah diterangkan tadi. Memang kita akan bagi 2. Kategori senior dan kategori junior kuis berbezalah berdasarkan eksperimen masing-masing dan dua-dua kuis tu akan ada 2 bahasa. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Malaysia, satu lagi bahasa Inggeris. Okay. Jam randik. Sorry. Okay. Nanti link pertandingan tu link ni ke link pertandingan tu link ni ke link lain? Okey, link lain. Memang link lain. Link ni hanya untuk webinar sahaja, bukan untuk pertandingan. Akan ada link lain. Okey, senior link lain, junior link lain.
Okay, semua akan link berbeza, semua akan benda-benda yang berbeza supaya kita tak nak budak junior masuk dalam senior masuk dalam junior. Okay, alright. Mohon pencerahan kuis dalam berapa soalan dan berapa masa diperuntukkan. Dah diterangkan tadi ada 20 soalan dan masa diperuntukkan adalah 45 minit. Tapi seperti yang saya cakap tadi, andai kata masa eksperimen dah di-drag, masa penulisan laporan pun dah di-drag, masa scan pun drag juga, jadi masa jawab kuis pun akan berkurang lah. Okay? Alright, jadi pandai-pandai arrange. Kita dah bagi tahu masa yang diperuntukkan, bajet masa tu, tapi pandai-pandai arrange masing-masing. Okay? Alright. Okay. Okay, sekejap apa lagi? Kamera tu kena zoom ikut pada pergerakan peserta atau stick je. So kita akan letak satu kamera tu yang kita boleh nampak, macam saya cakap tadi, boleh nampak pelajar, boleh nampak barang atas meja dan boleh nampak kawasan. Tak perlu kawasan yang luas, kawasan sebagai satu meja tu saja. Macam saya ni, saya duduk kat sini, meja kat sini, barang kat sini, sini saja. Tak perlu bahagian-bahagian lain. Okay, sebab tu kita minta pelajar sediakan barang sebelum pertandingan tu letak dekat satu tempat dekat dengan dia. Supaya dia tak perlu bangun pergi ke tempat lain apa semua. Okay. Tak faham tu. Quiz for junior also. Kenapa dengan quiz for junior? Quiz for junior also in dua bahasa. One link for English, one link for Malay. Okay, 20 question, 30 mark. Okay. Link quiz akan diberi pada hari pertandingan. Ya, link quiz akan diberi pada hari pertandingan. Bila dah start pertandingan tu. Bukannya sebelum start pertandingan. Okay, 1 jam. Bila kita cakap 1 jam. Okay. Quiz ada pilihan jawapan. Okay. Quiz semua pilihan jawapan. Okay. Pilihan jawapan tak perlu type-type, tak perlu penerangan dalam tu. Pilih je mana jawapan dia. Baca soalan, pilih je mana jawapan dia. Okay, lagi quiz in Malay and English both. Malay ada, English ada. Macam mana nak jawab quiz? Awak masuk dalam, awak klik dekat link tu nanti, automatic terus pergi pada quiz. Kalau awak klik link yang betul, pergi ke quiz lah. Jangan klik ke link yang lain lah. Okay, alright. Boleh ibu bapa tolong untuk scan laporan? Okay, dah dimaklumkan tadi. Yang ini boleh minta bantuan ibu bapa. Scan laporan dan tolong upload laporan, boleh minta bantuan ibu bapa. Yang lain tak dibenarkan. Nanti boleh kami dapatkan recorder ni. Kita akan bagilah nanti, okey? Minta tunjuk alatan yang perlu untuk kategori seni. Dah ditunjukkan tadi. Kalau terlepas, boleh tengok balik rakaman ni untuk tengok balik senarai dia. Saya tak reti macam mana nak scan. Sebab tu kita minta tolong ibu bapa, peserta ke apa ke, download cam scanner daripada App Store ataupun Google Play Store dan cuba ambil je kertas laporan sebelum ni ke ataupun apa-apa dokumen pun lah. Boleh cuba scan dekat situ dan boleh cubalah. Kita ada masa lagi 3 hari. 3 hari untuk mencuba. Okay. Alright. Parents tak boleh bantu untuk scan dan okay, saya dah cakap tadi boleh untuk dua benda tu boleh, untuk dua item tu boleh. Parent tak boleh membantu untuk penghantaran laporan, boleh membantu. Part scan, part hantar boleh. Okay, apa lagi? Slide taklimat ni akan dimasukkan dalam Telegram tak? Ya, kita akan bagi. Kita akan bagi dalam Telegram, kita akan masukkan juga dekat YouTube dan kita akan bagi link dekat peserta yang terlibat sahaja. Eksperimen berapa jam? Total semua 3 jam, tapi kita sarankan untuk menjalankan eksperimen tu saja 1 jam. Okay. Semua eksperimen, laporan dan kuis dalam 3 jam? Ya, betul, dalam 3 jam. Okay. So, once student completed the experiment and report, he needs to proceed with the quiz. Correct. Okay, after complete the experiment and report, ask parents to scan the report and then after scan, put that report inside the device that you want to do your quiz. Okay, and then you can proceed with the quiz. Okay, bila boleh dapat kit eksperimen? Bila boleh dapat kit eksperimen ni kena tanya guru sekolah sebab kita dah post semua kit eksperimen ke sekolah masing-masing. Okay, kita dah post kit eksperimen ke sekolah masing-masing dan boleh rujuk pada guru sekolah lah. Apakah nama peringkat bagi PSCK akhir ni? Peringkat akhir lah. Okay, peringkat pertandingan tulis peringkat akhir. Peringkat pertandingan tulis peringkat akhir. Nanti, okay. Pasal maklumat depan laporan tu nanti jangan risau. Masa peringkat akhir tu nanti kita akan bagi taklimat untuk yang lain pula. Ini taklimat overall. Okay.
Nanti ada lagi cikgu bagi taklimat ke? Kita akan bagi masa hari pertandingan nanti, kita akan bagi lagi taklimat. Macam yang peringkat saringan sebelum ni lah. Okay. Link untuk quiz ada dalam kit atau dia share semasa eksperimen. Peserta kena type link di laptop. Okay. Okay. So, terima kasih untuk soalan ni. Jadi, lupa juga nak pesan tadi, bukan je laporan yang awak scan kena masukkan ke dalam device yang nak jawab quiz tu. Link ni pun kalau boleh terus letak dekat sticky note dalam laptop masing-masing kan ada sticky note kan. Copy link tu letak kat sticky note, so pelajar boleh just copy paste link tu masuk dalam Google Chrome ke, Edges ke, Mozilla ke, paste kat situ dan terus direct ke Google Form tu lah, ke quiz tu. Okay, tapi kalau masa nak jawab quiz tu guna device, pastikan link yang dapat dalam grup Telegram tu dihantar kepada telefon yang nak guna untuk jawab quiz tu supaya boleh direct klik dekat situ, tak perlu type. Okay. Ada lagi tak? Link quiz dan Zoom akan dikongsi. Okay, dah dibagi tahu, dah dijawab. Masa menjawab quiz bersekali dalam tempoh 3 jam itukah atau ada masa khas? Ya, sekali 3 jam komplit semua untuk 3 jam. Memang kena bagi 5 langkah ke? Kalau satu boleh ke? Boleh bagi satu. Markah dia untuk satu sajalah. Rugi. Okey, markah dekat langkah keselamatan tu saja ada 10. Jadi kalau bagi satu, 5. Kejap minta maaf kejap Okey, alright. Okey, minta maaf saya terpaksa mute. Okey. Kalau tengok tadi soalan tu kita kalau bagi 5 markah dapat 10. So kalau awak bagi 1, 2 markah je lah. Itu pun kalau langkah tu betul, kalau langkah tu bukan, tak ada kaitan dan tak ada markah. Okey. Apa lagi? Quiz objektif ke? Ya, objektif pilihan jawapan. Aneka pilihan. Ya, aneka pilihan. Masa quiz tertakluk dalam masa 3 jam, ya 3 jam. Muat naik laporan dulu baru jawab quiz ke? Better. Disarankan untuk jawab quiz dulu baru muat naik laporan. Okey, sebab muat naik laporan tu bahagian bawah sekali. Takut nanti kalau dah muat naik laporan, tertekan pula butang submit tu. Sudah, dah tak dapat nak jawab soalan. Okey, sebab satu orang sekali sahaja. Okey. Rakaman video taklimat ni boleh dikongsikan? Ya, kami akan kongsi. Macam mana nak masuk quiz tu, kita akan bagi link. Total marks 90 ke? Total marks untuk apa Untuk semua-semua ke? Total mark untuk semua total mark 90 ke? Kita tak boleh nak bagi tahu total buat masa sekarang total mark kalau dikira-kira tadi 20, 30, 50, 80, 80 tapi bonus ada markah lain yang kita tak boleh bagi tahu. Sebab itu adalah PNC lah atas juri nanti. Maksudnya kita akan bagi skim pemarkahan dekat juri dan jurilah yang kena tentukan markah tu. So total mark tu kita tak dapat nak bagi tahu. Tapi berdasarkan apa yang saya tunjuk tadi dalam taklimat ni tadi, itu adalah total mark buat masa sekarang. Okay, jadi untuk bonus tu sebab nama pun bonus, jadi kita tak boleh tahu lah. Okay, alright. Harap dapat kongsi video. Ya, kita akan kongsi. Cikgu wajib ke try semua eksperimen sebelum tulis laporan? Macam yang kita maklumkan tadi, wajib buat 5 eksperimen. 5 eksperimen tu memang wajib. Kalau dalam buku laporan tu ada 6 eksperimen, wajib buat 5. Yang ke-6 tu tak payah. Masa peringkat akhir pertandingan nanti kita akan maklumkan. Kalau ada 6 eksperimen, 5 yang wajib, mana yang tak wajib kita akan maklumkan. Sebab nak maklumkan sekarang pun masing-masing tak tahu apa eksperimennya. Kan? Kita akan maklumkan masa hari pertandingan tu nanti. Quiz melibatkan junior dan senior? Ya, junior dan senior. Soalan berdasarkan science kit eksperimen masing-masing. Bagaimana dengan pelajar yang belum menerima kit pertandingan? Itu kena rujuk guru sekolah sebab kita memang dah post ke sekolah. Nak tanya wajib gunakan scanner ke untuk scan laporan? Andai kata dekat rumah ada printer yang boleh scan, boleh guna, tak ada masalah. Okay, yang penting scan dengan jelas dan save dalam bentuk PDF. Kita tak nak gambar sebab gambar kita kena upload satu-satu. Kalau dekat link tu nanti boleh upload satu sahaja. So save dalam PDF, combinekan semua muka surat. Jadi tema pertandingan akhir berbeza daripada pertandingan peringkat zon. Yes, semestinya berbeza. Peringkat saringan adalah tema peringkat saringan, peringkat akhir adalah tema peringkat akhir. Dan senior junior berbeza.
kalau 3 jam untuk 5 eksperimen tak sempat. Kita dah test run eksperimen ni memang sempat. InsyaAllah memang sempat. Jangan risau. Okay. Macam mana scan laporan mesti guna smartphone? Okay, macam saya cakap tadi, kalau nak guna smartphone kena install cam scanner. Kalau dekat rumah ada scanner, ada printer yang boleh scan, boleh guna printer. Tak ada masalah. Nak tanya wajib guna, okay. Yang ni wajib guna cam scanner ni dah dijawab. Kenapa macam ulang yang sama Laporan scan, can use scanner? Yes, can use scanner. If you have a scanner at your home, proceed. Tak faham untuk bila nak guna jam randik. Bila nak guna jam randik tu bila eksperimen dijalankan nanti. Okay? Sebab dalam eksperimen tu nanti masing-masing dah ada pengalaman kan untuk peringkat saringan. Dekat setiap eksperimen tu dia senaraikan barang apa yang perlu awak gunakan untuk eksperimen tu. So kalau eksperimen tu cakap perlu sediakan jam randik, masa tu lah guna jam randiknya. Okay? Alright. Tabung uji memang ada ke atau kita kena sediakan? Tabung uji ada dalam kit. Ada dalam kit. Okay? Yang barang-barang yang kita tak senaraikan tadi tu tak perlu, jangan risaulah, memang akan ada dalam kit lah. Okay? Cikgu katalah dalam satu kediaman melibatkan 2 orang peserta. Berapa laptop untuk Zoom dan handphone? Okay. 3 lah. Zoom tu boleh buka satu laptop. Zoom tu nampak dua-dua terus. Okay, Zoom tu nampak dua-dua terus dan 2 smartphone ataupun kalau ada 2 lagi laptop pun boleh. 2 smartphone, seorang jawab, seorang satu. Okay, kita tak nak satu device untuk kongsi jawab quiz sebab takut tak sempat. Okay, so untuk jawab quiz perlu, kalau ada 2 orang perlu 2 device. Untuk Zoom tak apa, satu device tapi make sure boleh nampak 2 orang. Kalau ada 3 orang boleh nampak 3 orang. Okay, tapi untuk jawab quiz seorang perlu satu device supaya tak drag masa, supaya sempat untuk menjawab soalan. Okay, untuk apa guna tu cikgu? Guna apa ni? Kuis submit dahulu atau laporan dulu? Sekali. Submit kuis maksudnya awak dah upload laporan dan submit. Boleh ke minta ibu bapa tolong scan? Dah dijawab. Boleh. Need to have scanner set up next to experiment table. It's okay kalau scanner tu tak duduk dekat dengan student, ya dengan peserta tak apa. Tapi peserta kena stay situ. Kalau scanner duduk dekat dalam bilik, parents dia ambil kertas tu pergi scan, but student need to stay in front of the camera. Okay, selepas buat laporan kreatif, upload dulu, kemudian baru jawab quiz dan kemudian submit. Begitu ke? Seperti yang saya cakap tadi, better jawab quiz dulu sebab bahagian untuk upload laporan di bawah sekali. Kita takutlah bila dah upload tu terus tekan submit, quiz dekat atas tak jawab lagi. Okay. Dokumen semua kena convert kepada PDF ke? Betul. Dan dalam satu file, okay? Bukannya satu muka surat, satu PDF. Tapi 4 muka surat tu dalam satu PDF. Boleh kedua peserta akhir buat bersama-sama macam peringkat saringan, maksudnya tempat yang sama? Boleh, tak ada masalah. Tapi device untuk jawab quiz, saya ulang lagi sekali, kena 2 kalau ada 2 orang. Link pertandingan tu lain ke? Same link lain. Kenapa macam soalan sama Tunjuk slide untuk persediaan bahan kategori senior. Kita akan bagi video ni nanti, boleh rujuk balik, okay? Alright. Link akan diberi melalui sekolah atau email atau macam mana? Melalui sekolah. Setahu saya melalui cikgu lah. Kita akan bagi pada cikgu dan cikgu akan forward kepada setiap peserta. Cikgu boleh tak kalau saya dah siap buat laporan nak buat quiz, masa saya buat quiz tu my sister scan laporan? Boleh. So maksudnya awak nak minta tolong kakak awak scan laporan awak sambil-sambil awak jawab quiz. Boleh, tapi macam saya cakap tadi, laporan yang di-scan tu mesti ada dalam device yang sama untuk awak jawab quiz. So kalau awak nak jawab quiz sambil kakak awak scan, maksudnya akan ada masa yang kakak awak kena kacau awak jawab quiz untuk dimasukkan benda tu dalam laptop awak kononnya. Okay. Jelas tak? Maksudnya either way yang senang untuk awak lah nak jawab quiz sambil scan and then kakak awak datang masukkan dalam ni untuk submit, ataupun nak bagi scan dulu, masukkan dulu dalam device baru jawab quiz. Mana-mana pilihan yang senang untuk para peserta. Untuk kategori senior, jam randik diganti dengan app handphone boleh kan? Boleh. Kita dah cakap kat situ, asalkan ada benda yang boleh mengira masa, boleh set masa, boleh je guna, tak ada masalah. Okay, cikgu tabung uji kita kena sediakan ke? Tak, ada dalam kit. Boleh ke kalau jawab quiz pakai device yang sama? Contoh kalau Zoom pakai laptop, jawab pun pakai laptop. Boleh ke? Boleh, tapi macam yang saya cakap tadi, kadang-kadang bila kita tekan link luar daripada Zoom, Zoom tu akan turn off sendiri.
So kita nak mengelakkan benda macam tu, sebab tu kita sarankan 2 device. Better 2 device. Takut nanti dah terkeluar, ada isu pula nanti, bahayalah. Okay, so 2 device tolong sediakan 2 device kalau boleh. Bukan kalau boleh, sediakan 2 device. Okay. For part 3, does the student need to fulfill all the sub-points under penerangan eksperimen and bonus to earn 30 marks, or as long as any of the sub-point under penerangan and bonus is okay? Yes, kena macam mana nak cakap, untuk sekejap untuk bahagian sini kan, okay. Penerangan eksperimen ni kena fulfill semua ni lah. Kalau ada semua ni akan dapat 30 markah. Bonus ni maksudnya penerangan yang dekat atas ni, yang 5 point ni awak terangkan dalam bentuk writing. Awak terangkan 5 benda ni dalam bentuk komik. Adalah bonus dia. Okay, dalam penerangan tu tiba-tiba awak masuk, peserta masuk kampus soalan. Okay, ada markah bonus lagi. Faham tak? Maksudnya penerangan tu buat dalam bentuk peta writing, buat dalam bentuk komik, itu markah bonus. Bukannya penerangan satu part and then tiba-tiba buat peta writing, buat komik pula which is benda lain. Tak. Bukan, tak perlu macam tu. Okay? Tak perlu macam tu pun. Okay, jadi nak buat penerangan yang 5 atas ni dalam bentuk komik, dalam bentuk peta writing, itu dah dapat bonus dia. Okay. Markah kuis tu termasuk dalam markah laporan? Tak termasuk, lain, asing. Okay, markah laporan, markah kuis adalah markah kuis. Boleh sebutkan lagi tak barang yang digunakan untuk sini? Okay, kita akan bagi video ni, kita akan bagi video, upload video ni dalam YouTube juga, bagi dalam Telegram juga, dan boleh rujuk dekat situ balik. Boleh pause, boleh screenshot juga nanti. Tabung uji cikgu bagi ke? Bagi banyak lagi soalan. Okay, nak tengok rakaman kat mana, kita akan bagi. Link untuk kuis boleh send awal ke supaya senang bookmark dalam netbook sekolah. Kita akan bagi 2 hari sebelum, sekali dengan link Zoom nanti. Rakaman ni nanti, okay. Link kuis tu walaupun kita bagi awal, tapi tetap kita off kuis tu kita on kuis tu. So memang tak boleh tengok lah walaupun tekan awal. Cikgu, link kuis akan diberikan pada pelajar selepas 1 jam. Link kuis tu kita akan bagi awal, tapi kuis tu akan di on 1 jam selepas pertandingan. So maksudnya kalau pelajar dapat link tu awal, dia tekan link tu, dia tak akan nampak apa-apa. Maksudnya dia akan nampak information je lah yang menyatakan kita tak buka lagi kuis tu. Kena hantar ke mana gambar yang kena scan? Dalam kuis tu nanti, dalam kuis tu nanti ada satu bahagian. Thank you Cikgu Sakinah untuk okay, cuba sama-sama. Saya ingatkan soalan tadi. Cikgu nak tanya untuk semua partisipan, kalau kalah dapat CJ. Ya, semua yang menyertai pertandingan ni akan dapat CJ. Yang menang akan dapat CJ menang lain nantilah. Yang tak dapat ke peringkat akhir akan dapat CJ penyertaan. Jangan risau. Okay, link akan dapat berapa minit sebelum eksperimen dah diterangkan. When will the link for quiz be sent and at where? Dekat Telegram, dekat cikgu, dan cikgu akan forward dekat setiap pelajar. Okay, we will send the link to the teacher and then the teacher will blast the link to the participant, to the participant apa? Kenapa tiba-tiba blur pada peserta lah? Okay, cikgu boleh tak buat kat sekolah? Boleh buat kat sekolah ke? Kalau sekolah awak dibenarkan, bergantung pada sekolah, pihak pentadbir sekolah awak bergantung pada kawasan awak. Kalau sekolah boleh, kalau pelajar boleh pergi ke sekolah, nak buat kat sekolah boleh, tak ada masalah. Okey? Bergantung pada sekolah masing-masing, okey? Saya tiada dalam grup Telegram. Tak ada dalam grup Telegram. Ni peserta ke siapa ni? Grup Telegram kita hanya cikgu, maaf, ni ibu bapa ke? Kalau ibu bapa memang cikgu tak adalah dalam Telegram tu. Kita ada Telegram dengan cikgu. So cikgu yang akan blast pada puan nanti. Okey? Link tu bila nak bagi 2 hari sebelum pertandingan. Ada Telegram group. Ya, untuk cikgu. Telegram group tu untuk cikgu. Jangan risau. Parents yang tak ada dalam group, parents jangan risau sebab dalam group Telegram tu memang cikgu sahaja. So cikgu memainkan peranan yang besar lah. Okay. Link quiz tu nak bagi bila dah dijawab. Lepaskan gambar kena buat apa. Masukkan dalam device nak jawab quiz supaya senang nak upload. Cikgu, bagaimana jika ada masalah semasa nak upload laporan nanti? Contoh seperti file tak boleh upload. Okay. Andai kata benda ini terjadi, kita dah buat test run banyak kali, setakat ni memang takkan ada masalah, tapi andai kata ada masalah untuk upload laporan selepas jawab quiz, hari pertandingan tu nanti baru kita akan bagi tahu apa solusinya. Okey, buat masa sekarang
set dalam minda, kena upload dekat quiz tu juga. Kalau tak boleh upload dalam quiz tu, hari pertandingan nanti, if benda ni jadi hari pertandingan nanti, sehari pertandingan nantilah kita akan bagi pilihan apa yang kena buat seterusnya. Okay, jangan risau. Teacher, do we need to log in earlier since we need to check all the participants' kit? It make okay. It's okay. We will admit all the participants sharp at 9 o'clock, and then before that we will do a short briefing lah. Tapi short briefing tu not include in 3 hours time tu. Let's say short briefing tu until 9:15, and then the participants start to do the experiment at 9:15, so they will end at 12:15 lah. Okay, so short briefing during the competition day will not include in 3 hours tu. Okay, jangan risau. Macam peringkat saringan sebelum ni, bila kita start 9.30, 12.30 lah habis. Okay, semua akan dapat CJ penyertaan? Ya. Kenapa tak bagi tahu tema pertandingan akhir? Kenapa tak bagi tahu? Surprise. Okay, kalau kita bagi tahu nanti, mungkin mak ayah yang banyak tolong. Okay, nanti ni jawab macam ni, nanti ni laporan ni buat macam ni. Dah praktis awal-awal dengan parents. Okay, praktis boleh, tapi praktis lah ikut guna balik tema yang sebelum ni. Okay, macam banyak lagi soalan ni. Ada clue tak untuk tema senior and junior? Clue dia kita buat science experiment. Okay, clue dia kita buat science experiment. Kita tak akan buat jahitan ke, kita tak akan buat apa-apa. Okay. Jam randik wajib ada ke? Jam randik atau apa-apa benda yang boleh set masa, rekod masa. For junior category, can parent help student to go to the link? Ya, boleh pergi klik link tu. Tapi that's why kita suruh practice earlier. So you create dummy form ke for your kids, and then share link for your kids and ask your kids to try to click on the link and see what happens. Okay. Can parents sit with the students only during scan report and uploading the report? Okay, waktu-waktu lain please jangan duduk sebelah anak lah. Okay, boleh tak ajar cara nak gabungkan pages dalam satu PDF? Rasanya kita ada sedia, kita ada share dekat Telegram cikgu cara untuk guna cam scanner, nanti boleh minta dekat cikgu. Okay. Corong tirus tu corong turas ke? Saiz yang macam mana diperlukan? Okay. Corong turas boleh yang kecil je, tak perlu yang terlalu besar pun, sebab lubang untuk test tube tu tak besar pun, besar ni je. Tak terlalu kecil sangat, tak terlalu besar sangat, lebih kurang besar ni je. Okay. Tak perlu besar, yang kecil pun boleh. Kalau sudah siap buat laporan terus ke quiz dan baru submit ke cikgu, siap lah. Ya, betul. Dapat CJ ke? Dapat. Sebab tu menjawab quiz murid guna device 1. Pada masa yang sama parents scan laporan guna device 2 dan parents send file PDF laporan itu kepada device 1. Boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay, parents scan guna telefon parents, pelajar jawab dekat telefon pelajar, parents send benda tu dekat telefon pelajar, pelajar kena download dulu, and then pelajar kena tahulah file tu kalau download dia akan pergi ke mana untuk dia cari nanti masa nak upload. Okay. Do student need to prepare any additional papers for writing? No. Kalau if you prepare, kita tak akan terima laporan tu. Kita tak akan tengok pun the additional paper. No need additional paper. Just use the paper that we provide. Okay. Assalamualaikum, boleh bagi rakaman tak? Sebab saya baru join agaknya ni. Okay, tak apa, kita akan bagi gambar video ni nanti. Perlu pakai baju sekolah ke? Pakai baju proper lah. Kalau nak nampak lambang sekolah tu boleh lah pakai baju sekolah. Okay, nak naikkan nama sekolah, nak banggakan kan? Boleh pakai baju sukan yang ada logo sekolah ke? Boleh. Ada Telegram group ke? Okay. Minta maaf saya lupa dalam daripada parents. Telegram group untuk cikgu. So sekalian maklumat kita akan pass ke cikgu dan cikgu akan bagi pada parents lah. Kuis berkenaan tajuk apa? Tajuk berkaitan dengan kit eksperimen yang pelajar akan dapat. Medium semua info link yang berkaitan akan di-share di mana sebab saya tiada dalam Telegram. Okay. Saya dah cakap tadi, cikgu akan share pada setiap parents. Maaf, saya terlepas meeting. Okay, kita akan share rakaman bagaimana dengan kit yang belum sampai ke sekolah. Ada kit yang belum sampai ke sekolah ya? Nanti kita akan check dengan bahagian postage lah. Okay. Macam mana nak masuk grup Telegram untuk cikgu je. Berapa pemenang yang saya tahu ada tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Okay, pertama, kedua, ketiga. Setiap kategori ada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Okay, kalau ada pemenang-pemenang tambahan tu kita akan maklumkan nantilah, itu surprise lah.
Okay? Alright. Memang tak ada masa lebih ke had 3 jam je kalau dia bagi 30 minit. Tak. Okay. Untuk peringkat saringan. Untuk peringkat akhir ni memang kita strict betul-betul. Okay? Lepas 3 jam, tak ada laporan terima, tak ada quiz terima, minta maaf. Kita hanya ambil dia sebagai peserta peringkat akhir je lah. Okay? So bila dia submit selepas kita dah tutup akhir semua tu, contohnya kita akhir 12.30, lepas 12, kalau laporan tu sampai 12.31, minta maaf, kita memang tak terima dah. Kita terima lah tapi kita tak tengok. Okay? Cikgu kalau bateri habis waktu Zoom ucapan saya, please minta tolong parents, peserta-peserta charge laptop, charge telefon masing-masing. Kalau boleh sambung je charger laptop tu dengan plug. Okay, telefon tu pun jangan bawa main game. Bila nak hari pertandingan tu charge penuh-penuh, jangan bawa main game. Sementara tunggu nak masuk tu main game dulu, jangan. Okay. Nanti kena penalti. Kalau andai kata terkeluar dari Zoom, then nak masuk balik, itu tak ada penalti lah. Tapi jangan lama sangat lah. Dalam 5 ke 10 minit tu kita consider lagi lah. Tapi kalau dalam 15 minit, 20 minit tak masuk-masuk lagi tu, minta maaf lah Okay, berapa pemenang? Tadi dah cakap. Kalau saya tak dapat tengok meeting ni dari awal, okay. Ada tak arahan pertandingan bentuk penulisan saya boleh baca? Kita akan share video ni yang ada nampak slide ni juga. So boleh baca dari situ. Okay. Setiap peserta akhir kalau tidak dapat hadiah utama akan dapat plug stop. Okay. Plug hanya untuk pemenang pertama, kedua, ketiga. Senior kategori senior, junior tempat pertama, senior junior tempat kedua, senior junior tempat ketiga. Okey, plug untuk sekolah tu hanya untuk 3 pemenang tu sahaja. Okey. Kalau ada pemenang-pemenang lain, student pelajar tu sendiri akan dapat benda tu. Okey. Alright. So itu sahaja. Kejap dah. Okay. Yang guna device 1 pada masa yang sama guna device 2 tu saya dah menjawab soalan tadi Kalau rasa tak jelas lagi boleh unmute dan tanya. Okay. So ada apa-apa pun soalan lagi tak? Ada yang tak jelas ke? Ada yang soalan saya termiss ke apa ke? Sebab saya rasa saya banyak baca soalan yang sama tadi. Okay. Ada tak? Jelas semua? Jelas. Okay. Okay. Minta maaf sepatutnya sejam je kan? Cikgu Sakinah kalau membebel memang lama sikit lah. Okay. Alright. Boleh tak nak minta tolong yang tak buka kamera tu, buka kamera, kita nak ambil gambar sikit. Makin ramai pula yang buka. Okay, good. Boleh tak buka kamera, kita nak ambil gambar. Okay. Ada 3 page ni, jadi senyum je. Bila saya kira 3, senyum je. Tak kisahlah dah ambil ke, senyum je. Ada cikgu betul-betulkan tudung. Okay, betul-betulkan rambut. Okay, ready Senyum. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Sebab kita ada 3 page dekat sini. Sekejap Okay. Okay, next. Senyum. 1, 2, 3. Okay, tengok je kamera tu. Jangan pandang tempat lain sebab kita tak tahu awak akan masuk dekat gambar yang mana. Okay, lagi. 1, 2, 3. Okay. Last. Tiba-tiba ada 4 page pula. Makin ramai pula yang buka kamera. Okay, last Senyum. 1, 2, 3. Okay, done. Okay, alright. Terima kasih atas masa hari ni. Minta maaf andai kata ada terkurang daripada pihak saya. Andai kata tersasul-sasul ke apa tadi, minta maaf. Sebarang persoalan boleh terus direct kepada WhatsApp Cik Mimi ataupun tanya cikgu. Cikgu boleh tanyakan kepada kita. Okay. Alright, so semoga berjaya kepada semua peserta dan semoga berjaya juga kepada ibu bapa dan guru untuk melatih anak-anak peserta. Ada baby. Okay, alright. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi the next time. Okay, bye-bye. Bye. Terima kasih, Cik. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Okay, terima kasih. Okay, sekejap. Untuk murid-murid yang belum dapat kit, tolong pastikan